Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada kali ini kami akan membincangkan tentang PBT bagi subjek Secure Mobile Computing iaitu Network Threats and Countermeasure. Okay, first kita pergi pada introduction iaitu a threat can be defined as anything which danger to an organization assets. Threats can be physical threats of network basic threats. An attacker may be exploit poorly configure network infrastructure device like a firewall, router network servers or switches. Default setting network infrastructure device lose access control application and operating system without proper updates TC are vulnerability and can be exploited by an attacker, yang bermaksud peranti infrastruktur yang tetapannya macam lemah atau longgar. Benda ni akan dapat dimanfaatkan oleh attacker lah. Okay, lepas tu kita akan pergi kepada traits iaitu ada 6 yang kami akan masukkan, iaitu first, spoofing user identity, dan yang kedua adalah tampering with data, yang ketiga adalah repudiation, yang keempat adalah information disclosure, yang kelima adalah deny or service atau lebih dikenali sebagai DOS, dan yang paling terakhir adalah elevation of privilege. Okay, kita akan bagi kepada satu persatu, iaitu first akan bagi pada spoofing user identity. Okay, spoofing ni bermaksud attacker ni dapat akses sistem menggunakan identity palsu, dan ni spoofing ni dapat dicapai oleh attacker menerusi alamat IP yang salah. Lepas tu kalau attacker ni dah dapat masuk, attacker ni dapat buat macam-macam lah, seperti ambil data-data kita. Okay. Dan countermeasure ni adalah kita menggunakan password yang kuat, contohnya lebih daripada password tu lebih daripada 6 dan mengandungi contohnya tanda soal atau tanda seru. Okay, dan yang kedua adalah do not store do not store secrets, for example password. Macam jangan simpan password ni dalam nota notes yang boleh attacker tu dapat. Jadi yang kedua kita akan pergi kepada tampering with data. Seterusnya kita pergi pada tampering with data. Okay, tampering with data adalah pengubah suaian data yang tidak dibenarkan. Misalnya ketika mengalir melalui rangkaian atau dua komputer. Maknanya tampering ni buat pengubahan data dalam masa yang sama kita hubungkan kita punya ke dalam rangkaian internet. So di situ akan menjadi satu kecurian data lah. Okay, untuk countermeasure bagi tampering with data ni kita menggunakan use digital signature, maknanya kita macam gunakan encryption untuk data tersebut. Lepas tu use data hashing as signing. Okay, data hash ni kita hashkan kita punya data, maknanya kalau data tu dalam bentuk plain text, kita ubahkan data tu dalam bentuk yang selain daripada plain text, maknanya susah untuk attacker nak baca data tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada repudiation. Repudiation ni adalah kemampuan pengguna legal or non-legal untuk menyangka bahawa mereka melakukan tindakan atau transaksi tertentu tanpa audit yang mencukupi. Tanpa audit serangan repudiation ni sukar untuk dibuktikan. Maknanya repudiation ni macam dia punya transaction tapi tak ada bukti. Maknanya bukti tu tak kukuh untuk nak kata dia yang buat transaction tu. Okay, untuk countermeasure dia ialah create a secure audit trail. Maknanya kita buat satu audit yang selamat untuk nak trace repudiation ni dan use digital signature. Maknanya kita gunakan encryption untuk repudiation ni. Seterusnya kita pergi kepada nombor 4. Okey, yang seterusnya adalah nombor 4 iaitu information disclosure. Kita pergi kepada maksud information disclosure ini adalah dia adalah pendedahan data peribadi yang tidak diingini. So kita boleh bagi for example dia, a user views the content of a table of file. He or she is not authorized to open or monitor data pass in plain text over a network. Lepas tu kita boleh bagi lagi some example dia adalah information disclosure vulnerability include the use of hidden from fields, comment embedded in web page that contain database connection, string and connection details, and weak exception handling that can lead to internal system level details being revealed to the client. So semua maklumat ini sangat penting untuk attacker menyerang kita punya data-data. So kita boleh tengok dia punya countermeasure adalah dekat sini kita boleh nampak ada dua. Use strong encryption, secure communication link with protocol that provide message confidentially. Lepas tu saya ada lagi tambah iaitu use strong authorization dengan do not store secret, for example password in plain text. So kita pergi traits yang seterusnya. Yang kelima,
iaitu denial of service atau lebih dikenali sebagai DOS. Lepas tu kita pergi kepada maksud DOS ini adalah proses menjadikan sistem atau aplikasi tidak tersedia. So kita boleh, dia punya example adalah serangan DOS ini, a denial of service attack might be accomplished by bombarding a server with requests to consume all available system resources or by passing it malform input data that can crash an application process. So ini adalah sedikit maksud denial of service atau lebih dikenali sebagai DOS, dan kita boleh tengok dia punya countermeasure dia untuk DOS ini adalah, kita boleh nampak dekat sini, use resource and bandwidth throttling technique and validate a filter input. So kita boleh pergi ke trait yang seterusnya. Okay, untuk trait yang seterusnya untuk Counter Master dia adalah elevation of privilege. Follows the principle of least privilege and use least privilege service accounts to run processes and access resources, di mana user memperoleh tahap privilege yang lebih tinggi daripada diizinkan. Sebagai contoh, malicious user menggunakan elevation of privilege ini sebagai kaedah untuk compromise or destroy sesebuah sistem bagi dapat mengakses maklumat yang tidak sah. Okay, seterusnya. Last sekali adalah summary, di mana yang ada di setiap hardware ataupun software. Apabila keselamatan network terganggu oleh ancaman, it can lead to a several security breach. Dan akhir sekali, sebilangan network security disalahgunakan oleh penyerang berkomputer daripada human typing di setiap rangkaian. So, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dekat sini kita akan tengok macam mana kita nak encrypt file. So ini adalah tugasan demo untuk PBT SMC, iaitu Secure Mobile Computing. So saya membuat contoh macam mana kita nak encrypt sebuah file tu. So kita boleh tengok video ni. Kita tekan file mana yang kita nak encrypt tu, kita pilih. So macam saya akan pilih local disk ini. Kita akan turn on BitLocker. So lepas kita turn on, wait sekejap. Lepas tu kita mesti use a password to unlock the drive. So macam ni, kita masukkanlah password berapa yang kita nak. Lepas tu kita tekan next. Okay, lepas tu kita pilih kita nak save dekat mana. Sama ada Microsoft account, USB flash drive, save to file, print and recovery key. So kita pilih macam saya ni, pilih save to a file. So kita tengok kat sini, kita pilih yang mana kita nak. So macam saya pilih yang bawah ni. Okay, tekan next. Oh, kita ke belakang balik. Lepas tu kita tekan next, kita pilih lagi new encryption mode ataupun compatible mode. So kita boleh baca dia punya description yang mana lebih sesuai untuk kita punya device. So lepas kita dah tu, kita akan tekan next. Lepas tu, kita boleh tengok, are you ready to encrypt this drive? You will be able to unlock the drive using a password. Macam yang password kita masuk tadi. Encryption might take a while depending on the size of the drive. So drive tu besar mana, dia ikut masa kebesaran drive tu. Until encryption is complete, your file won't be protected. So sebelum encryption ni complete, file kita belum di-protect. So kita dah nampak dekat situ ada lambang kunci dan dia akan keluar begitu. Benda ni dia akan keluar encryption in a progress. So maafkan saya tak nampak sikit. So kita play. Bila kita katakan kita boleh back balik tadi. Kita akan nampak dia loading. Lepas kita dah habis loading ni, dia akan habis encrypt. So itu saja demo untuk encrypt file. Sekian, terima kasih.